Hanya engkau yang tahu, hanya engkau yang bisa. You memang bisa. Jap, ada patung cendana kat belakang. Presenting Miss Panama. Hey! Apa ke Panama? Aku bagi penampak kejap kan. Panama kau Panama, kata. Aku sengat kau kejap sekarang. Ya, kita ada Mami in the house. You all, wow, feeling. Ya lah, baju Farah Mikael yang design. Dia siapa? Gigi. Juju. Kan Gigi dah. Kita cakap tak payah cerita banyak. Hari ini kita nak propa banyak. Banyak benda kan. Banyak. Salah satu penyanyi hilang 367,000. Ya Allah. Dah boleh beli 3 kereta aku. 367,000. Kereta kau, harga tu kan 400? Tak. Kau suka bawa Ona kat set. Bukan ke 360. Siapa yang nak try Masya, kereta dia 367 up sikit. Boleh dapat dia. Mami salah bual. Salah, tak boleh. Kerik. Yang kedua. Kau ni anak derhaka ni kan? Tak. Anak derhaka. Mami jangan cakap macam tu. Tak ada hak minta ampun. Ni gaya Cina tau. Nampak I punya ni. Maafkan saya, Mami. Chopstick dah ada kat kepala ni. Ni nak beritahu. Ada penyanyi ni. Dia cakap. Dia cakap. Orang kat luar tu cakap. Dia anak derhaka. Kesian. Lepas tu ada satu pula. Engkau kalau nak bercinta dengan anak orang. Nak berkawan dengan anak orang. Engkau kena dulukan mak bapak. Hormat. Faham. Okey, faham, Mami. Tahu tak? Mami. Nak hormat Mami. Mami nak try anak aku. Nak try anak aku. Mami, nak try anak aku. Tak, yang penting sekarang ni kita nak cakap pasal Anwar Zain dengan juga Awi Rafael. Apa kata propa Mami cantik cincin. Hanya engkau yang bisa. Untuk konsert 3 dekad ini, apa perubahan yang telah dilakukan? Untuk konsert ini, perubahannya hanya satu saja. Kita akan berubah tempat. Daripada Stadium Putra Bukit Jalil, kita berubah ke Stadium Malawati Shah Alam. Itulah announcement yang kita nak buat pada hari ini, di hari PC yang terakhir untuk konsert itu. Itu yang kita ingin beritahu dan war-warkan. Apa punca yang menyebabkan perubahan tempat? Di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, lebih elok kita berpindah kerana kalau kita ingin melakukan konsert kita di situ boleh juga, tapi kita tidak mau ambil risk in case something else come up. Sebelum terlambat, kita harus berpindah. Plus, stadium itu lebih intimate sebenarnya. Bila saya tengokkan layout kedua-dua stadium, saya nampak untuk konsert saya, ia bersesuaian kerana bentuknya dan bersesuaian lebih dekat saya dengan fans. Antaranya adalah parking. Mudah sangat. So mungkin orang kata macam, cakap pasal parking, but actually sebenarnya parking tu sebenarnya sangat penting kerana saya kalau pergi konsert, kalau parking tu susah, saya stress. But di sini semuanya mudah. Macam mana preparation untuk konsert ini? Preparation so far memang kita masih lagi 12 hari dan separuh benda tu kita masih lagi prepare. Separuh benda yang kita prepare tu hanya boleh digunakan pada hari itu. So macam untuk saya, dari segi mental dan perasaannya tu, saya dah beritahu sendiri saya awal-awal lagi yang saya bakal melakukan konsert selama 2 jam. Saya harus ada di sana untuk berseronok dengan diri saya dan juga dengan fans saya. Especially, saya beritahu diri saya bahawa hari itu selebritinya adalah peminat-peminat semua. Saya di situ harus melakukan persembahan terbaik untuk mereka happy dan bila end result tu semua happy, saya akan the last person to be happy. Pada sidang media dan juga showcase, Awi turut promosikan album kedua Awi Rafael. Apa keunikan album kedua Awi Rafael ni? Album Awi pertama hanya ada 5 lagu, sekarang ni ada 9 lagu baru, fresh. Susah tak untuk pembikinan album kali kedua ni? Dia lebih matang. Album pertama mungkin lebih rancak, muda. Sekarang Awi pun dah lebih matang, jadi Awi rasa kawan-kawan lebih sukalah lagu-lagu yang lebih mendalam. Lagu Awi memang pop, bukan senang sebenarnya untuk menuliskan lagu pop. Awi Rafael rasa sejauh mana penerimaan peminat terhadap album kedua Awi Rafael ni? Awi rasa Awi tak nak fikir hanya pada album. Awi rasa penerimaan Awi, alhamdulillah, ramai orang tetap sokong. Awi di sini untuk membuat muzik, bukan hanya sekadar glamour ke apa. Awi adalah seorang musician, Awi adalah seorang penulis, baru Awi adalah seorang artis. Alhamdulillah lagu Awi pun semakin diterima di Singapura. Dan yang paling menarik, lagu Pulanglah pun dibuat balik oleh band di Indonesia. Asalkan aku okay, duit dalam koce. Itulah lagu Awi yang terbaru. Kepada semua penonton Propaganza, hidup jangan propa, terus sokong Awi Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Propaganza. Setekan gosip yang hangat menyengat gitu katanya. Apa tu? Salah bual. Didi Alias. Didi. Tak, kau lupa buat opening pasal kau ingat apa Mak Hitam ada kat sini kau risau. Ingat kum-kum tadi ke laut. Ni nak cerita lagi. Nak cerita. Ni kan nak propa-propa pula tengah hari ni. Ceritalah tentang kita punya program baru ni. The Cooking. The Cooking, Chef Mami. Cilik 2. Oh, yang 2 ke 1? Dua. Yang sebelah ni juga dia punya tu Lepas
tu dia punya juri Tetap. Datuk Dr. Fazli. Betul. Memang muka tengah masak lah sekarang. Mana branding muka dia je. Lepas tu hadiah ada 50,000 keseluruhan. Dah boleh. Kalau aku tahu aku cilik sekarang aku masuk dah. Masak apa? Dia masak lemak. Bukan. Oh, masak lebuan. Cici goreng masak lemak. Ni aku nak beritahu kau gelak dengan aku. Kenapa? Kau suka propa kan? Yang seterusnya iaitu kita ada audition ataupun kita sidang media untuk Raja Lawak musim. Apa Raja? Kau ingat Raja Kapur ke apa? Raja Lawak 7. Siapa nak lawak, try lah. Apa lagi kita komedi jodoh dengan propa. Ini memang kau dah kenapa? Skrip kau tertendang. Azli mungkin boleh cerita sikit tentang program baru Chef Cilik musim kedua. Chef Cilik adalah sebuah program reality masakan yang melibatkan ibu atau bapa dengan anaknya. Selain daripada mengkritik, apa lagi tugas Datuk Fazli? Juri diberi tanggungjawab untuk membantu, bukan membantu untuk menang, tapi membantu apabila ada masalah. Sebagai host kepada Chef Cilik musim kedua ni, apa komen you? Berbangga juga sebab mereka memilih saya dan mempercayai saya. Mula sebenarnya rasa agak pressure juga sebab kita dah ada host yang pertama. Alhamdulillah saya dapat membawanya dan ramai yang berpuas hati. Syukurlah. Saya kagum lah kan yang budak-budak ni yang ada seorang tu dia punya kaunter tinggi ni, dia punya dagu kat atas kaunter je. Tapi dia masak sedap tu. Masak macam tu lah. Saya memang tak habis lah kat diorang. Terbaik kena tengok budak-budak masak, bukan senang. Saya bagi 5 star kepada rancangan ini. Sebagai juri, saya memastikan bahawa setiap masakan yang disediakan tu kalau terhangus ke, kalau tak masak ke, kita pastikan benda tu siap dan jadi. Apa yang membuatkan you terima offer ataupun tawaran untuk jadi? Saya tak pernah buat hosting cooking show. Itu pasal saya buat. Dan juga saya suka orang kata involve dengan sesuatu yang memberi inspirasi kepada kanak-kanak ataupun orang kat luar. Harapan Azli untuk Chef Cilik musim kedua? Saya harap penonton akan entertain lah with the show dan akan tune in to watch it every Wednesday lah. Saya harap anda semua memberikan sokongan yang sepenuhnya sebab rancangan ini memberikan nafas yang baru dan wajah yang baru. Pastikan anda semua saksikan pada setiap hari Rabu 9 hingga 10 malam di Astro Ria. Ini boleh cerita sikit tentang Raja Lawak musim ke-7, apa kelainan yang ditampilkan? Dulu, lepas diorang dipilih, diorang akan masuk terus ke dalam Raja Lawak. Tapi kali ini sebelum diorang masuk ke Raja Lawak punya show proper, diorang akan diberi beberapa hari dalam bootcamp. Seperti program reality yang lain kan, terlalu ramai peserta yang muncul dalam program reality itu tapi tak semua yang ada kualitinya. So macam mana you boleh mengekalkan tahap kualiti Raja Lawak tu sedangkan mungkin ada sesetengah peserta ataupun setengah bekas peserta yang menggunakan lawak mereka yang agak kolot dan juga lama dan sukar diterima. Tak jadi masalah di mana terlalu ramai artis-artis yang keluar dan tak ada ni apa semua. Setakat ni saya tengok peserta-peserta Raja Lawak tak ada masalah. Bila kita select, kita tahu setengah-setengah orang ni di mana kita dah boleh nampak kat mana kita boleh selectkan diorang. Mungkin kita rasa seseorang tu sesuai tapi penonton tak suka, penonton tak undi, dia keluar. So kita nak cari pelapis baru yang mana boleh support. Tapi yang paling penting untuk penonton-penonton kita enjoy. Sebelum-sebelum ini ada peserta perempuan, ada yang berjaya seperti Jihan berjaya sampai ke peringkat akhir tapi ada juga yang gagal. So macam mana pula bagi musim kali ini? Adakah you tetap akan meramaikan jumlah peserta perempuan ataupun you nak balancekan ataupun macam mana? Kalau ada seorang saja perempuan yang bagus, maka seorang itu je lah yang bagus. Tapi kalau ada 9 orang perempuan yang bagus dan hanya seorang lelaki yang bagus, we would do the same. Kita akan terima seadanya. Kita nak semua orang gelak bersama kita. Tiap-tiap hari Jumaat tu memang set an appointment. Kita gelak sama-sama. Itulah dia. Apa kerja ni? Jadi chef cilik ke? Tak ada siapa nak ambil kau lah untuk audition ni. Memang kena buang lah. Mami desainernya memang pandai lah. Dia boleh sapu lantai, dia boleh lepas jadi tu, kain batik. Itu designer aku. Kau tak tahu makeup artist aku pula. Hari-hari Cina. Tadi kan Ellie cakap tersangkut. Pagi tadi dia pergi makan mihun, pakai chopstick ada minyak ke mak. So dia Mami makan mihun goreng memang tahun baru Cina. Tutup balik dari Cina. Nanti kan dia Tio marah. Dia bagi kat aku ni. Kita propa lepas ni apa nak jadi. Jom propa. Kain batik nak kita. Jadi saya lebih suka untuk because we really learn from our mistake. They failed to do it. They only released the album in Malaysia. Tu cak. Ya, cak. Apa betul? Tarian naga lah. Kenapa kau buka kau punya Rebang. Raban ni. Yo, macam gangster nampaknya. Oh, gangster tak? Sekejap aku kira sekejap. Kenapa aku punya satu kat sana tu? Dia macam mana hilang? Ini chopstick ni pasti pulang kau balik ni tempat aku congkak gigi tau masuk balik. Busuk tau, kau tak pahit tau. Ni aku tanya kau pakai spek ni niat kau apa? Jadi gangster? Gangster nampak tak macam mak ayam sangat? Ada. Bukan macam mak ayam, macam mak Ajah aku tengok dah. Ni, nak tak beritahu orang-orang yang
Propa hari ni, apa yang dia tengok dekat Propaganza hari ni, kita ada tayangan filem Baru. Baru. Cerita apa? Gangster celup tu. Oh, gangster boleh celup ke? Ada. Pelakon ni siapa? Kama Adli. Kita ada Samsul Yusof. Oh, dia juga. Siapa lagi blogger yang seorang? Yang Hanis Zalika. Bukan Hanis Suraya, jangan salah. Bukan. Itu Zalika. Tak boleh. Arahan Ahmad Ilham. Ilham. Patutlah tak panggil. Kan? Aku tak buat blog. Lepas ni aku buat blog sendirilah. Mana blog siapa-siapa boleh buat blog untuk akak boleh tak? Akak dah berlakon buat blog. Abang Ilham tolong. Azad Jasmine mungkin boleh kongsi sikit dengan peminat dan juga penonton watak dalam Gangster Celup. Saya sebagai Mancirit, seorang gangster Malaysia yang selalu berangan. Dia ni salah satu daripada Yakuza punya gangster. Aman ni dia kawan baik dengan Adam. Dia gangster, bekas gangster nak cuci tangan. Watak saya sebagai Suzana, iaitu anak seorang gangster. Dia tak tahu pun bapa dia gangster. Dari situ bermula adventure, dia nak kena culik lah benda semua. Sejauh mana kebisaan Ahmad Ilham dalam filem komedi Gangster Celup ni? Dalam komedi pun ada banyak-banyak versi yang boleh kita buat. So jadi yang inilah versi terbaru saya, aksi komedi. Ideanya datang daripada kolaborasi. Bila saya kata Datuk dengan saya dah decide, okey kita nak collaborate Excellent dengan Scope. Saya kata okey, kita cuba cari title yang nampak kolaborasi. Saya kata Gangster Celup ni pun sebenarnya daripada kolaborasi Scope Gangster, KL Gangster apa semua, dia orang cenderung ke arah itu. Excellent orang tahu saya apa celup apa semua kan, dan Samsul pun mewakili KL Gangster, yang ni mewakili apa celup, dan kita combine jadi Gangster Celup. Saya banyak dengan Yus, Kamal dan juga Samsul. Although it's a same thing, action komedi, tapi the way dia macam tu. Kamal bukan first time berlakon dalam filem komedi. So apa cabaran yang paling sukar dilakukan sepanjang penggambaran? Nak buat komedi tu yang susah sebab saya bukan komedian, saya bukan pelawak, tapi dalam skrip meminta saya untuk buat tu dan saya haraplah dia tidak akan kancung lah. I memang rasa cuak. Bila I dah berlakon, diorang buat I rasa sangat selesa dan diorang guide I satu-satu. So macam it feels good. Tapi at the same time, I nak sangat eksperimen. And Alhamdulillah, I dapat buat projek ni. Jangan lupa pergi saksikan Gangster Celup. Jangan lupa saksikan filem terbaru arahan saya yang akan berada di Pawagam pada 21 Februari ini. Harap bagi sokongan untuk filem Gangster Celup. InsyaAllah saya rasa tak akan mengecewakan anda. Maafkan saya ibarat choir dekat studio ni. Mami seorang je dah ibarat 10 orang choir. Ada Mami. Dengan chopstick macam baru makan mihun goreng. Yang penting kita nak cakap pasal kasut ni. Nampak kasut ni? Tapi bukan kasut shoes, tapi kita cakap pasal kasut yang jenama Zest. Di mana duta dia ialah Suwinsi. Baru launching katanya. Lagi satu kita nak cakap pasal siapa nama dia? Linda On. Di mana diorang kata dia berkolaborasi dengan Datuk Fazli Yaakob. Apa itu? Kita propas saja. Ni kalau kena awak. Winsi melibatkan diri dalam kasut brand sendiri, Suwinsi by XES. Satu lagi bidang yang baru Winsi cuba dalam bidang bisnes. Impian semua wanita nak brand sendiri dalam kasut kan. So hari ini impian saya dah tercapai. Apa menariknya kasut-kasut Suwinsi berbanding dengan kasut-kasut lain kat luar sana? Kita dah spend almost 1 year untuk membuat Shumo yang terbaru. Kali ini kita enhancekan teknologi dia. Walaupun dia heels, tapi apabila you pakai dia macam sofa. Kita ada 6 koleksi. Setiap koleksi 3 color, tapi sekarang kita dah start for the next Q2 dan Q3. Banyak range lagi. Suwinsi lebih dikenali sewaktu menjadi Miss Malaysia dan kemudian artis dan kemudian penyanyi, kemudian komposer dan sekarang duta dan juga mereka kasut. Jadi apa perasaan you sekarang ni? Saya bersyukur. I'm proud to be Malaysian. Inilah perjalanan hidup Winsi. Memang amat bermakna bagi Winsi, tapi Winsi tak akan berhenti. Akan teruskan usaha saya dan mencabarkan diri sendiri. Datuk Fazli, mungkin boleh komen sikit atau cerita sikit tentang resipi terbaru dalam Mami Chicken Rice Shop ni? Dalam My Mom's Chicken Rice ni, resipi saya nasi ayam lemak cili api. Satu resipi yang saya buat dalam tempoh 3 bulan. Resipi terbaru untuk tahun 2013. Alhamdulillah dapat kerjasama yang cukup baik daripada Datuk Fazli. Bagaimana dapat inspirasi untuk buat resipi ni? IC saya 05, bermakna saya dilahirkan di Negeri Sembilan. Langkah yang sempurnalah untuk saya mempromosikan masakan Negeri Sembilan, tapi lebih ke arah fusion. Apa yang membuatkan Linda setuju untuk menerima resipi untuk dimasukkan ke dalam menu My Mom's Chicken Rice ni? Kebetulan Linda mencari sesuatu yang baru untuk kedai Linda. Sedang Linda mencari, Fazli pun sedang mencari juga. Dan datanglah hari ini.
tiba hari ini yang kami perkenalkan resepi baru, menu baru daripada Datuk Fazli. You memang nak berkonsepkan semuanya daripada Negeri Sembilan Tidak dinafikan sebab buku saya tajuk dia daripada Rembau ke Padang. Jiwa saya dekat dengan masakan Negeri Sembilan lah. Sebab saya dibesarkan dengan masakan nenek saya, kemudian ibu saya, orang rumah saya pun Negeri Sembilan. Tadi dia dah tunjukkan sikit demo kan depan pihak media apa semua. Dah rasa memang fantastic. Saya pun dah halau Masya keluar sekejap. Saya sibuk kerja dia gelak aja. Dia nak beritahu propaganda, gosip, suntikan yang hangat lagi menyengat zas kena sengat kat sini. Nak cerita pasal seorang ni, nama dia Adila Long. Dia punya rekaan semuanya songkit. Ada ke songkit kat aku? Tak ada. Ada kat dalam ni dia lapikkan songkit aja. Lepas tu kita nak beritahu juga. Apa cerita ni? Apa yang ups apa stylista. Tapi hari ni I tetap stylista. Kalau tak percaya pergi jom propa. Kita propa? Kita propa. Istimewa untuk episod terakhir segmen Stylista di Propaganda. Kali ini kita akan bawakan dan tunjukkan anda rekaan fashion daripada songket dan juga batik rekaan perakar fashion baru Adila Long. Dan pastinya kita akan melihat penampilan selebriti dan perakar fashion popular. Mana satukah yang stylista atau Adila Long? Satu nama yang cukup asing, baru lagi dalam industri fashion. Siapakah Adila Long sebenarnya? I'm the designer for my new collection. I was never a fashion designer. I'm an interior architect. Kenapa milih songket dan batik? My family member is from Terengganu. So it's sort of a family business. I love so much batik and songket semua. So I know for sure that if I want to do something that is kind of going to translate into modern punya value, it has to be like batik and songket itself. Di mana agaknya kita boleh dapatkan Adila Long ni? Our studio dekat TTDI, dekat Jalan Datuk Sulaiman 6. Everything is custom made. So we cater custom made. So basically people come into the studio and then I personalize everything. Kenapa you memilih pakaian berwarna black juga ni? To be safe lah sebenarnya. Just presentable kan untuk acara malam ini kan. Adakah anda memakai Show Me Izwa ataupun bukan Show Me Izwa? Show Me Izwa. Jeans is from H&M. Yang ni dari Bangkok. Yang ni 10 tahun lepas saya tak tahu mana saya dapat. Malam ni perekaannya lebih kepada songket dan batik kan. You tak rasa macam bersalah ke kalau datang tak ada elemen songket atau batik tu? Atau macam you cakap tadi, it has to be lovely? Sebenarnya Adila Long salah seorang daripada kawan saya. Lisa sebenarnya tak tahu apa nak pakai. Lisa cakap, Adila, I have no idea what to wear. Tak tahu apa nak pakai. So, tada, with a little bit of denim juga. Tada je. I suka tengok you punya aksesori rantai dan gelang tangan you ni. This is actually from Perti Accessories. Sponsored by Perti Accessories. And the selenang is by Solendang. I tak nampak satu batik dan songket dari penampilan you hari ini. I don't know, because I'm heavily pregnant. So I rasa Prince akan buat I macam, maybe macam, yeah, probably. Pun tak ada batik, tak ada songket, tapi I suka penampilan you daripada ujung rambut, ujung kaki, sangat-sangat stylista. Penampilan you hari, baju you hari, adakah di mana terletaknya Alia Basaman punya rekaan? Tak ada, singlet je. Lain H&M dengan Zara. Bag, you punya kasut, macam mana? Balenciaga and shoes. I suka walaupun ringkas, tapi ada permainan warna kan. Baju dari mana saya nanti? New designer, E19. Masih ada lagi elemen glamour dalam penampilan saya Yanti. Yang paling saya suka ialah dia ada effort untuk bersolek wajah, mata dia yang cantik tu, make upnya yang mampan tu. Sendiri saja. Hari ini kita meraihkan songket dan juga batik, dan elemen itu ada di baju you, ada di pakaian you kan, dan itu sangat-sangat terpuji, sangat-sangat saya rasa respect. Ada sangat stylista. Kenapa kalau orang lain memilih hitam, memilih putih atau sesuatu yang simple, tapi dan you menyokong, kenapa agaknya memilih pakaian hari? Mungkin peminat-peminat baju Jovi Managi sebelum ini pernah mendengar dengan saya punya collaboration ataupun society dengan nama Batik Jiwaku ataupun Batik Is My Soul. So memang saya dah berapa tahun memang saya sukakan baju batik. Saya suka kain-kain tradisional seperti batik dan songket. Satu benda yang suka kat you punya penampilan ialah, of course, you punya jaket ada sentuhan merah sikit. Saya suka penampilan agak maskulin, walaupun hitam, kita berada di black box. Boot just perfect for your personality, image kot. Yes, betul. Saya selalu mesti match kita punya personality. So, okay, sebab hari ni hari biasa, weekdays kan. So, stylista kot. Walaupun bagi saya, kerana hitam, tapi macam Lisa Surahani mesti ada imbasan lovely. Especially mungkin rambut dia kot ada keput sikit hari ni. Saya rasa penampilan saya ni sangat stylista, bukan sahaja make up cantik, baju cantik, bulu mata pun melentik panjang. Kalah
siapa ni? Rosita Cik Wan ya? Tak ada. Okey. Hari ni dia lagi stylista. Paling interesting saya dah nampak dia punya kasut dia yang berjuntai tu kan. More from Christian Louboutin. And then you punya clutch? From Prada. Actually clutch ni sebenarnya collection untuk women's wear, tapi saya pakai je suka hati je because I think it's very rugged, so I like it. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Isu demand ni semua memang tak ada. Ni kau punya peluang tak boleh nak lepaskan. Manisnya, dah start. Oh my, baru nak pilih-pilih Rinda Rafa. Rinda Rafa pun boleh. Tapi cerita yang sekarang ni tak boleh cakap kuat-kuat. Nanti ada orang noya, ada orang rensek, teka-teka, bulat-bulat ping-ping. Rasanya propa. Kongsi ni ya. Kongsi. Kongsi. Apa cerah cik? PPA dalam program kisahnya. Habislah PPA carut. Kena cara aku. Alamak kisahnya. Long pan ceng. Long lau ceng. Ning Baizura ada kenal kah? Ala kenal. Ini Ning sudah dapat baby lo. Kasih clap baby. First baby mah. Lu kasih tengok wah ala lasik ala ong ini tahulah. Ni you all viewers semua. Gosip last ni pasal seorang personality ni. You all mau tahu itu Aznel Haji Nawawi sudah dapat datuk clap. Meme pun dah dapat baby. Dia kata, mak bapak hidup lagi tolong hormat sikit kan. Katanya. Pasal seorang daddy juga. Dia boleh kata statement dia lah. Saya acah je. Siapa suruh kau berlakon filem bangkang? Dia kata dia buat program reality ke Gaza, misi kemanusiaan tu bukan kerana orang kata politik, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kau tahu tak? Mak kau tu dia berlakon sebab dia kata editing filem gangster pun tak siap. Kata dia siapa? Adalah. Baby dia punyalah cute. Muka baby dia yang Mamat Darwis Hakim ni Iras Norman dengan muka meme. Lu ada kenal lah Aznel? Mestilah kenal. Itu AF dulu Sekarang sudah ada Lato. Dapat daripada itu yang di Pertuan Agong mah. Banyak orang katanya kongkong. Kongsi pacoy. Kongkong Tapi lu Cina celup Ayah. Kau cakap itu calup kisahnya kau tu cantik dong tu doang. Ni sambil-sambil meraihkan murai ni kau. Sebab sumber-sumber gosip BBA semua dah mulai. Jelaslah Cina semua. BBA teringat lagu ni. Memandai-mandai kaki propa. Memandai jadilah propa. Nombor tak apalah. Kemudian orang asing. Di mana dia bawa ni? Bawa ni dia. Kau percaya ke kau ni buat gosip? Kerana nama anak dia Ryan Sky Dalton, ramai yang kutuk. Wahai Cina celuk. Konon nama dia macam kebaratan. Kesian tak? Kesian Ning kan? BBA dengar. Kau tahu juara bintang reality, dia kes rogol. Aduh takut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kononnya petang dengan anak sendiri. Seorang anak dia sentak, merajuk siap nak masuk kumpulan tabligh. Takut kata je kan. Ni, ada gosip tak habis lagi. Kebetulan ada datin. Ada gosip pasal Fizo Umar. Kau tahu apa Ning jawab? Katanya Ning, nama Ryan Sky Dalton tu is more Islamic than what you think. Kelas tak? Fizo Umar dia kata adik datin betul kau. Adik Fizo Umar. Bukan apa, bukan gosip buruk. Dia sekarang dah ada girlfriend dia. Elok ini nama Haz Jaafar. Kau belum buat story tu. Makan hati. Bukan apa katanya. Dia dah suka Haz Jaafar dengan doktor tu. Dia dah clash. Betul ke? I'm not sure. Itu dia katanya. Happy birthday to you.
sebenarnya semua gosip katanya dah 4 bulan. Sumbernya murai.com. Tutup mata. Tutup mata, cuba tengok baby A bagi dia apa sebab ini tahun apa? Oh, dia dapat ular. Oh, ular. Oh, ular. Oh, ular. Oh, ular. Ular hijau, ular. Ular, ular, ular. Oh, ular. Oh, ular. What is the kazuta? Ular. Tak patut menderhaka pada bapa. Itu bapa engkau. Hey, itu bapa engkau. Hey, itu bapa engkau. Itulah dia cerita artis kita yang bawa ABSPM ni. Dah seorang lagi pula. Dia kata dia tubuhkan band. Tubuhkan band. Tak berani nak nyanyi solo. Kenapa? Kalau suara tak sedap ke, tak confident nak buat band. Cuma macam Ain tak payah. Untuk dia. Hai. Untuk dia. Propa. Untuk dia. Hai. Apa perkembangan terbaru Najwa Latif sekarang ni? Saya cuma ada show sikit-sikit dan masih sedang menulis lagu untuk album saya yang kedua. Sekarang ni tengah buat lagu lagi lah. Buat lagu dengan kakak saya, pasal hidup lagi. Sekarang ni agak kecoh dengan isu bapa Najwa Latif buat statement di surat khabar. Mengatakan dia agak kecewa dengan Najwa Latif. Mungkin Najwa Latif boleh explain supaya tiada salah faham. Saya tak perlu nak explainkan apa-apa. Saya lebih suka untuk buka buku baru dan mulakan hidup baru. Pasal explain saya rasa tak perlu sebab ni hal keluarga. Jadi saya lebih suka untuk family saya tahu, Tuhan tahu, tu dah cukup. Jadi isu dah lah sekarang ni antara Najwa dengan bapa Najwa. Tak ada isu apa-apa. Dengar cerita Najwa ada boyfriend, betul ke? Tak ada, saya tak ada boyfriend. Saya tak ada boyfriend. Saya pun tak tahu macam mana cerita ni boleh keluar. Tapi saya memang tak ada boyfriend. Tak sempat. Najwa kononnya demand. Kalau nak buat show dia kena tengok bajet ataupun letak syarat. Sebenarnya kebanyakan show saya bergantung pada masa. Kalau pada masa tu saya ada show lain, memang kami terpaksa tolak lah. Tapi isu demand ni semua memang tak ada. Cuma kita orang bergantung pada masa. Kalau masa tu memang kita orang ada show lain dan jauh, tak boleh nak teruskan dengan show yang tu, memang kami terpaksa tolak lah. Tapi isu demand ni memang tak ada. Saya memang tak ada demand. Sebelum ni Ika menyanyi sebagai solo dan sekarang ni berkumpulan. Adakah Ika tak boleh pergi sebagai solo ataupun macam mana? Tiba-tiba buka band pula sekarang ni. Actually tak, bukan macam tu. Ika pun still buat solo juga. Tapi sekarang ni Ika nak keluar dengan band. Ika nak cuba sesuatu berlainan kan. Sebab kita pun tengok sekarang ni banyak penyanyi dari reality TV kan. Semakin banyak. So why not Ika cuba sesuatu yang lebih kepada jiwa Ika. Sebab dulu pun Ika ada band kan. So why not kita cuba. Ika pun suka main muzik. Ika memang main muzik daripada zaman sekolah. Ni Ika punya peluang yang Ika tak boleh nak lepaskan. Ni band Mexica. Kami Velvet. Ni on gitar Shana and ni Alia. On gitar juga. Kita tengok sekarang ni lah band-band lelaki pun dia orang bawa genre pop rock. Agak susah nak survive. So Ika sebagai band perempuan agak susah ataupun senang. Ika nak try kan buat something yang baru. Sebab kita pun kat luar banyak kan band-band lelaki. Why not kita band perempuan try. Nama asalnya Thunder Girls. Sekarang ni Velvet. So tukar-tukar nama. Kenapa tukar-tukar nama? Actually Thunder Girls tu nama kita orang masa indie scenes dulu. Kita orang sekarang dah nak ke mainstream. So, apa specialnya Velvet ni? Yes, perempuan. Yes, awet-awet. Awet yang main gitar, yang main bass. Kita main rock band. Itu yang lain kot. Tak sama macam yang dah sedia ada. Kami ada single baru. Luka, lyrics, arrangement, melody semua Abang Adrian yang buat. Pop rock. Yes, catchy. Harap-harap boleh. Lepas ni apa perancangan korang nak bertapak lagi kukuh dalam industri muzik? Buat masa ni kita orang fokus dulu kat single kita orang yang baru ni. Tengok respon fans. Yes, radio. So why not kita akan sambungkan lagi. Tengoklah macam mana sambung kontrak lagi ke apa ke. Kumpulan Velvet katanya. Tapi dia patut panggil kita lah, Mami. I on keyboard, Mami on drum. Ada. Yalah. Meletup tak? Berdentum terus kumpulan Velvet tu. Okey, yang penting kita nak cakap pasal siapa? Siapa? Kerak. Itulah kumpulan bising ni. Kumpulan. Kau memang bising buat aku apa dia? Gabungan pelakon dan juga penyanyi kanak-kanak. Apa kata kita propa. Memang bising kumpulan ni. The Bising antara kumpulan kanak-kanak terbaru di Malaysia. Jadi boleh ceritakan sikit apa specialnya Bising ni? Specialnya kami daripada grup-grup orang lain. Dalam grup The Bising ni kami ada Hakim, Didi, Azam dan Femidon. Grup lain tak ada. Susah nak ambil rem. Dekat dalam grup ni kami ada 2 single iaitu Luar Biasa dan Pentas Dunia. Kami punya general adalah lagu biasa tu reggae dan Pentas Dunia tu pop. Kalau boleh kita nak semua genre boleh bawa sebab kita setiap masing-masing ada power masing-masing. Macam Azam lebih orang balada, Hakim more rock. Saya
saya mau rap macam tu. Tapi yang main kita orang ni ada hip hop sikit, so ada macam rap. Adakah ia terhad kepada kanak-kanak saja ataupun untuk semua generasi, budak-budak, kanak-kanak ataupun orang dewasa? Semua lah. Ada yang sekarang orang dewasa ada, orang tua ada, remaja lah, banyak lah. Adakah The Bising ni dikenali disebabkan Fimidon ataupun bakat-bakat korang semua? Kami semua adalah anak warisan. So tandanya kami semua ada bakat. Sebelum ni nampak macam berlima, tapi sekarang dah berempat. Sebenarnya kita orang memang daripada dulu berempat. Masa kita orang buat launch tu, kita orang nak bagi peluang kepada seorang kawan kita tu untuk menyanyi sekali dalam grup. Tapi nampaknya dia tak boleh bersama kita kerana sebab-sebab tertentu lah. Lagi satu sebab adalah kerana kita orang semua dah berpakat untuk keluarkan dia dan sekarang jadi berempat. Tapi mas sebelum ni kita orang berempat lah. Memang banyak festival dalam dunia ni. Yang penting sekarang ni kita nak tumpukan perhatian kita kepada pengedar dulu. Kes ni memang amat membimbangkan. Oh ya. Ya, bersama lagi saya Didi Alia dan juga Masya Milan. Nampak Muse aku. Muse memang tengok Bukan desain Muse. baru. Nampak saya punya baju pakaian saya cuma memang pelik-pelik. Mana boleh buat dia punya skirt sekali gabungkan dua. Mana kembar siam kita dalam propaganda hari ini. Memang sutikan gosip yang hangat menyengat. Aku sangat. Aku sangat kosing. Aku panggil orang. Ni nak beritahu nanti gabung bos marah. Itulah. Bos kan in the overseas. Oh, bos. Oh, Norman tu. Norman balik in the overseas. Yes. Kau tahu dia buat apa? Apa? Oh, tu. Apa? Dia pergi konsert Supernova tu Supernova. Salah bual. Bukan itu, Mami. Lambat lagi. Oh, bukan dia ada bawa orang kata kita punya distributor untuk ke Cannes. Kelas. Tak Ejen. Tak ajak kita. Kau tak ada mengena, kau bukan distributor. Alah, tak apalah. Boleh lah sikit sekali. Kau boleh distribute kau kat tepi je. Aku jual kau kat tepi tu. Ni nak beritahu seorang lagi kau punya ex-boyfriend. Siapa? Dak Bin. Ha? Dak Bin. Dak Bin siapa? Vince. Oh, Vince. Dak Vince. Oh, yang semua adalah pemenang. Itu dan saya adalah pengalah dia. Dia dengar dah bertunang engagement. Tak ajak ini kita lah tu. Dia tunang orang Sabah. Dia tunang orang Sabah. Ada. Setengah ni Gigi belikan RM1.5. Gila tak baik. 13 karat ni. Dia dah tunang. Lepas tu dia plan nak kahwin. Lepas tu tanya dia, kongsi pacar orang Show lain. Ampau nak Rai, Vincent. Vincent nak ampau. Nak Nyonya Masya. Propa. Vincent nak, what happened lah you? Norman mungkin boleh cerita sikit secara ringkas apa itu Supernova Malaysian Concert. Buat kali pertamanya Malaysia turut serta dalam MIDEM, iaitu pasaran muzik yang terbesar di dunia di Cannes dengan sokongan Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang membawa 15 syarikat rakaman dan juga 8 artis untuk berkampung dekat Cannes tu. Syarikat rakaman yang terlibat seperti Lumcai Emas, syarikat MNASIK, SRC, KRU Music sendiri, NSR, ini semua syarikat rakaman tempatan. Ada 8 artis, Bang Fiz, Hujan, Jacqueline Victor, Sasi The Dawn dan sebagainya. Tujuan konsert ni adalah untuk memperkenalkan artis pengedar-pengedar. Di situ juga kita dapat mempromosikan juga lagu-lagu ciptaan komposer Malaysia. Ini adalah satu usaha yang baik dan langkah permulaan yang baik bagi Malaysia. Kita kena anggap ini bukan konsert semata-mata konsert tau. Memang banyak festival dalam dunia ni. Yang penting sekarang ni kita nak tumpukan perhatian kita kepada pengedar dulu. Dapatkan minat mereka untuk mengedarkan mempromosikan artis di negara masing-masing. Saya percaya dengan adanya program sebegini sebenarnya menggalakkan lagi syarikat-syarikat rakaman kita dan juga hati-hati kita buka mata mereka. Memang kita perlukan kekuatan domestik, tetapi pada masa yang sama kita perlu juga meluangkan masa untuk turut serta dalam pasaran-pasaran di luar negara. Pemilihan artis tu adakah berdasarkan populariti ataupun bakat dan populariti ataupun bakat saja? Selain daripada boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, ada material dalam bahasa Inggeris, pemenang anugerah, ataupun pernah menjayakan festival-festival di luar negara sebelum ini, dan juga ada juga artis-artis yang dipilih kerana barisan artis yang menjadi pilihan pada mulanya tidak dapat turut serta. Kita telah memilih mengikut apa yang ada pada ketika itu yang terbaik yang kita boleh tunjukkan. Dah lama kita tak dengar perkembangan tentang Vince. Senyap je. Jadi boleh nak tahu jugalah apa cerita Vince sekarang. Sekarang Vince tengah sibuk dengan bidang perfilman. Dan hari ini Vince berada di studio Peter Tan untuk buat sebuah video untuk lagu baru Hanya Kau yang saya tulis untuk my fiancé lah. Kan nak tahu jugalah kisah pertunangan Vince ni. Masa saya propose tu, saya berada di Bali, di satu villa bersama saya punya adik-beradik lah. Masa tu hari jadi saya juga. All like just acting lah kan. Bawa kek keluar, present semua keluar. Adik saya pun dia tipu lah bagi present kan. Tapi dalam hadiah tu, saya buka, saya cakap, this ring won't be complete if you don't wear it. Saya pusing, saya melutut,
Dia pun terkejut. Dia cakap, I have many birthdays and I have so many gifts. But if you say yes to me, you will be the best gift I can ever get on my birthday. So dia pause lama tau. Lama dia pause tau. Nak ke tak nak ni? Lepas tu dia nangis. Okay, dia tahan nangis. She said yes. And then rasa best. Satu langkah yang baru di hidup saya lah. Perancangan perkahwinan Vince macam mana? Setakat ni memang sakit kepala sikit. Sebab kita nak buat suatu wedding yang lebih kepada keluarga dan kawan-kawan yang rapat. Tak nak secara besar-besaran. Tempat tu adalah di KK, Kota Kinabalu. Sebab tunang saya dari Sabah. Bila kahwinnya? Mungkin tahun depan, agak-agak January ke February. Macam mana Vince boleh tahu dia lah orang yang paling tepat untuk Vince? Senang. Dia buat saya rasa saya boleh jadi diri saya sendiri. Mula-mulanya kawan dia yang introduce, kawan dia cakap, nak jumpa dengan Vince tak? Vince? Tak nak, tak kisah. Macam tu. Dia memang rapat dengan keluarga saya. Keluarga dia pun best. Yang paling penting, dia faham saya. Toleransi dia kuat lah. Very tolerant dengan kerjaya saya dan saya rasa memang bertuah sangat. Sempena Chinese New Year ni, macam mana persediaan Vince? Malam yang pertama kita akan low isang. Hari yang kedua kita akan berkumpul di satu restoran secara besar-besaran. Kita makan, lepas tu kita balik rumah masing-masing. Ada yang berkumpul di rumah saya. Kita dapat ampau lah daripada bapa, daripada mak, uncle lah. Itu yang best. Kalau dapat pampasan, kita akan membina kerjaya Suki lah. Benda ni sukar untuk saya. Skemanya mana? Masya Londo. Yes. You propang dengan I. You kata you pakai duit tu nak beli kereta Vios 3. Tapi masalah sekarang you propa, I nak saman ni, I want see you in court. Court member. Yelah, beli 367,000 tu satu rumah punya barang. Boleh corner lot lah tu, Mami. Tak, kau beli yang corner je. Lot tak payah. Lot tak sesuai dengan muka kau. Tak payah nak lot-lot sangat. Ni, cerita ni artis kita ni. Kita nak propose sikit yang 367,000 tu. Banyaknya. Dia buat tindakan mahkamah. Nak saman. Saman pihak syarikat rakaman tu. Ya, syarikat rakaman. Kau kenapa tergagap? Ni dah masalah tu. Remix. Mana kita nak dengar apa yang dia nak saman tu. Syarikat rakaman nampak dia remix. Proper. Suki dikatakan kehilangan sebanyak 367,000 apabila perjanjian tidak dikotakan. So mungkin dia boleh explain sikit tentang kejadian tu. Telah berjanji dengan Suki, dia akan produce dan juga distribute and market international Chinese album untuk Suki dengan duit yang berjumlah 367,000. They failed to do it. They only released the album in Malaysia. Duit tu daripada hasil you sendiri ke ataupun duit ada separuh duit syarikat? Dan tu hasil daripada One in a Million. Duit itu sememangnya untuk kerja Suki. Sekarang apa yang berlaku, kes masih diteruskan dan mungkin boleh cerita sikit tentang kes yang telah dibicarakan sebentar tadi? Suki mula-mula dia telah saman. Kami telah menang. Mahkamah Tinggi telah mendapati bahawa mereka telah bagi representasi palsu berkenaan dengan duit dengan representasi pasal kerja Suki International Album semua. Setelah keputusan tersebut, diorang merayu kepada Mahkamah Rayuan. Rayuan telah dibicarakan hari ini. Rayuan Galaxy telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan dengan kos sebanyak 20,000 kepada Suki. Keputusan perbicaraan hari ini? Keputusannya Mahkamah Rayuan tidak ingin untuk interfere dengan factual findings of the judge daripada Judge Mahkamah Tinggi. Kami pun bersetujulah dengan keputusan itu. Kami rasa keputusan yang baik. Dan apa yang agak interesting pasal kes ini, kami percaya bahawa ini adalah mungkin salah satu kali pertama mungkin di mana satu konsep yang dikenali sebagai unconscionability digunakan bukan saja sebagai pembelaan tetapi sebagai satu attack dalam Suki yang telah menyaman pihak menggunakan konsep unconscionability tersebut. Unconscionability kalau direct translation tidak berhati perut. Apa tindakan Suki seterusnya? Kami sedang mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan wang 367,000 tersebut bersama dengan kos yang telah di-awardkan di Mahkamah Tinggi dan juga kos inilah. Kami telah mendapat satu perintah mahkamah untuk memanggil pengarah-pengarah muzik Sendirian Berhad kepada mahkamah untuk menjelaskan kepada mahkamah mengapa mereka belum bayar kepada Suki wang penghakiman tu. Bagaimana mereka akan membayar wang tu sekiranya alasan mereka bahawa tidak ada wang dan sebagainya. Ini menandakan kemenangan kali kedua untuk Suki. Suki boleh teruskan dengan kejayaannya. Apa yang you buat dengan duit tu? Suki belum fikir lagi pasal tu because kes ni memang amat membimbangkan. Tapi Suki akan terus buat muzik. Kalau dapat pampasan itu, Suki akan menggunakannya untuk buat muzik dan membina kerjaya Suki lah. Pos Mami, stylista. Ada. Baju sponsor apa?
Farel Mikhail. Wow, kelas. I pula shoes datang ke butik dia ada 20% discount sempena Rosie Facoy. Bukan shoes. Ada. Shoes. Ni kita nak perempuan ni apa macam ni? Pasal kilauan emas katanya datanglah beramai-ramai ke uji bakatnya. Musim ketiga. Layari www.facebook.com/portal Astro Gempak dan satu lagi www.kilauanemas.com.my. Ada. Layari kenapa hidup kau? Ni. Siti. Siti nak Awesome. I ada program tu. Siti Awesome. Jangan lupa tiap-tiap hari apa? Hari Rabu 10 malam. Di Astro Prima. Dia punya host terkenal Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. I peserta dia pagi, petang I buat recording. I jadi dia punya co-host. Kau kelas. Pak Ganam tak co-host. Salah lagu. Anyway, thank you kepada semua yang menonton Propaganda. Dah ke? Gila. Dah last episode dah untuk season kedua. Menangis. Kenapa? Terima kasih jugalah kepada tim Propaganda yang sudi menjemput I hari ini untuk episod yang musim yang kedua. InsyaAllah musim ketiga Masya tak ada, I yang ganti terus. Caras nampak. Caras. Tak ada lagu. Terima kasih everybody. Semua peminat I. Saya nak sampaikan sebuah Mak bapak I. untuk anda semua. Bagi aku cakap, Tuhan. Salah lagu. Apatah seribu. Apatah. Bye. Seadanya. Sheila Hamzah nampak agak kurang sihat. Adakah ini disebabkan tekanan kerja ataupun kurang berehat? Macam mana? Kalau nak cakapkan pasal tekanan dari banyak sudut lah. Not only work, life, macam-macam. Tapi saya melihat ini sebagai satu permulaan untuk saya menjadi seorang manusia yang lebih baik di tahun baru inilah. Apa lagi perkembangan terbaru pada Sheila Hamzah? Sebenarnya sekarang ni saya tengah sibuk membuat rakaman 2 album sekaligus. Satu album Mandarin di China dan satu lagi album Melayu di Malaysia. Album Melayu sulung saya ni pertama kali saya buat sendiri. Lagu dan liriknya semualah cerita yang saya tuliskan tu memang nukilan daripada hati saya sendiri yang saya nak sharekan kepada semua peminat. Saya yakin lagu-lagu saya untuk album ni akan dekat di hati peminat-peminat saya, khususnya buat peminat-peminat saya yang mengenali diri saya. Hubungan Sheila dengan Shahnaz, boleh ceritakan perkembangan terbaru setakat ni, progres? Saya dengan dia memang berhubung baik. We both berazam untuk nak lupakan apa hal yang berlaku di tahun 2012 because we already learn from our mistake. Sebenarnya kita dah dengar statement daripada Shahnaz dia dah melamar Sheila. Jadi boleh kita dengar pula komen daripada Sheila sendiri. Saya sebagai seorang gadis tak molek nak komen pasal benda yang macam tu sebab seandainya dia sudah pun membuat statement, saya cuma mampu tersenyum saja sebab tak ada apa yang saya akan cakap yang boleh membuatkan keadaan menjadi lebih baik. Saya lebih prefer berdiam diri. Saya nak concentrate kepada kerjaya kami berdua lah. Saya percaya God's timing, percaya kadar-kadar seandainya ada, saya akan bagi tahu. Kami akan bagi tahu, insya-Allah. Cuma doakan saja. Kita ada juga dengar yang beberapa Sheila kurang bersetuju atas hubungan Sheila dengan Shahnaz. Saya sendiri pun sedang mencuba sedaya upaya saya untuk menjadi lebih positif dari hari ke hari. Benda ni sukar untuk saya. Bila benda ni ada kaitan dengan media, memang sukar untuk saya yang tersempit kan. Saya sangat berharap lah selepas ni dah tak ada lah any statement from anyone, just kita dengan each other sajalah. Shahnaz sendiri dia mengaku dia agak seorang yang cemburu. Adakah Sheila selesa dengan keadaan macam ni? Kadang-kadang memang betul cemburu dia tu, dia kadang-kadang luar kawalan emosi dia. Tapi cuma saya cakap satu je pada dia, selalu saya cakap nak cemburu kepada saya tu untuk apa? Saya buat kerja macam biasa. Dia pun semakin lama semakin memahami sebab dia seorang yang sangat protektif. Dia macam kalau boleh nak letakkan saya dalam satu peti kaca lah, biar orang jangan sentuh. Dia memang jenis yang macam tu.